Kuartet diwujudkan, negara kini sudah masuk fasa peralihan ke endemik. 181 SOP yang juga dipakai sejak Mac 2020 kini hanya tinggal satu SOP asas dan 9 garis panduan, dan katanya semua sektor sudah dibuka. Setiap perayaan dibenarkan untuk disambut. Pelitup muka juga sudah tidak diwajibkan di tempat terbuka, malah daftar masuk menggunakan MySejahtera juga sudah tidak lagi menjadi kewajipan. Itu antara perkembangan terkini, dan apa pun kita doakan semoga keselamatan kita sentiasa kita jaga dalam hashtag reopening safely ini. InsyaAllah sama-sama lah kita jayakan untuk kita hidup bersama virus COVID-19. Okay? Selepas ini, khabar orang muda Pemerkasaan Belia Peneraju Negara, Suhail Muhammad Kamarudin akan bersama-sama dengan kita sat lagi. Ini dia gabungan, ada Dery Sulaiman, Ija Madsen, ada Ekspedisi Mel dan juga Iwan Syahman. Dunia Sementara Akhirat Selamanya versi 2. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang Maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun
والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Negeri Sembilan 102.7 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Semakin jauh ku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cuba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang Maha Sempurna, berdirinya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Di kala dini hari aku kepasrahan, mendapat cermin embun kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan, bukan ku dapatkan dengan rahmat-Mu, ampunilah diriku. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Oh, di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan.
sayangmu andainya dihitung amalanku, belum pasti dapat ku hampiri gerbang surga. Oh Tuhan yang Maha Pemurah, hindari diriku dari siksa-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Lembah Kelang 91.5 FM. Terus setia bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersiaran untuk Ekspresi IKIM dan kali ini kita bawakan khabar orang muda. Kita nak dengarkan satu lagi diskusi menarik untuk kita beri perhatian kepada generasi muda, anak-anak belia kita hari ini, untuk kita bincang-bincang, untuk kita sembang-sembang berkaitan dengan isu belia ini. Dan saya bersama dengan seorang tamu yang dah lama dah saya dah lama tak temu bual beliau. InsyaAllah kita nak bersama-sama dengan Suhail Muhammad Kamaruddin bersama-sama dengan kita waktu ini dalam talian untuk kita bawakan diskusi dalam khabar orang muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suhail bersama-sama dengan kita waktu ini, CEO Global Wellness Foundation, untuk kita bicarakan tentang isu anak muda dalam konteks belia hari ini, pemerkasaan belia peneraju negara. Itu yang kita nak bincang-bincangkan, sebab aspek anak muda tak boleh kita kesampingkan. Kita jangan tinggalkan mereka. Kita bantu dan kita pandu untuk sama-sama mereka ada corak, dan juga sebab kita hala tuju masa depan negara kita yang kita bentuk sekarang ini, sebab mereka lah yang akan mewarisi kepimpinannya, mereka lah yang akan meneraju kepimpinannya. Jadi kita nak corakkan tu sekarang, tapi corak yang bagaimana, kitalah yang kena didik, kitalah yang kena lentur anak muda belia kita hari ini, Suhail. Dan insyaAllah banyak pengalaman yang Suhail nak kongsikan dengan kita, banyak pengalaman di peringkat antarabangsa pastinya, yang beliau dah bersama-sama untuk kongsikan. Jadi anda boleh terus ikuti kami siaran kita di Facebook, di YouTube live kita bawakan malam ini, juga dengarkan di radio. Yang mana kalau tahun 2009 Suhail menerima Gold Award holder untuk International Award for Young People di London. Dan tahun 2015 penerima anugerah Perdana Belia Negara Kebangsaan, tokoh belia negara. Dan Alhamdulillah banyak yang Suhail dah pastinya sumbangkan untuk negara kita ini sebagai seorang belia berjiwa muda kita ni kan, untuk dan masih lagi sekarang ni masih lagi menggerakkan apa orang kata ni, anak muda Suhail. Ya, masih lagi, Alhamdulillah. Masih lagi terlibat dalam belia, pertubuhan belia. Masih dekat dengan anak muda dan yalah, siapa lagi kalau bukan mereka nak belajar daripada Suhail. Banyak benda yang boleh kita kongsikan kan, insyaAllah. Dan malam ini kita nak cerita tentang pemerkasaan belia peneraju negara. Tapi sebelum kita cerita panjang, kita nak throwback dulu. Saya pernah temu bual Suhail ketika Ship for Southeast Asian, betul ke? Ya, betul. Kan? Wakil Malaysia waktu itu, dan Alhamdulillah kita dah sembang waktu itu, bercerita juga tentang pengalaman Suhail. Dan kali ini mungkin kita nak throwback sikit lah cerita Suhail. Apa sebenarnya yang membawa Suhail hingga ke hari ini dan dapat terus memberikan sumbangan kepada generasi muda belia kita hari ini, Suhail. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada DJ Faiz. Lama kenal. Lama, betul. Saya 2009, 2010 kan. Jadi Alhamdulillah perkembangan badan pun makin besar. Saya berkembang betul. Kita lah, saya pun macam tak tahulah. Kalau Suhail kenal saya dulu macam tu lah. Faiz, DJ Faiz dia maintain. Janganlah. Baik, Alhamdulillah.
beliau ni adalah aset negara yang selalu kita sebut. Dia adalah masa depan negara ni. Kalau nak tengok pada beliau. Sebab itu para ulama, hukama, dia sebut bahawa nak tengok negara masa akan datang, kita kena tengok orang muda pada hari ni. Jadi itu antara yang menjadi kepercayaan kepada kita bahawa orang muda perlu diberikan ilmu, perlu diberikan kefahaman, perlu dididik akhlaknya, perlu diperkemaskan akidahnya. Sebab kalau rosak perkara-perkara asas ini, akidah, akhlak, ilmu, tak ada pada golongan anak muda pada masa kini dan pada masa akan datang, kita bimbang yang nak mentadbir negara ni macam mana. Mentadbir negara kan mesti jadi ahli politik. Mentadbir negara ni termasuklah dia kerja di syarikat swasta, termasuklah dia berniaga, termasuklah dia, sebab dia semua pihak menentukan corak masa depan negara pada masa akan datang. Betul. Siapa pun kita adalah penentu. Wak Iman dia guru apatah lagi. Katakan dia bekerja sebagai guru, dia bekerja sebagai anggota keselamatan. Semuanya ada kaitan. Kalau anggota keselamatan, katakan suatu hari nanti dia jadi anggota keselamatan, tapi tidak ada akidah yang mantap, akhlak yang bagus, tidak ada integriti, maka dia akan jadi anggota keselamatan yang membahayakan negara. Katakan dia guru dan sebagainya, tak kisah apa jawatan, apatah lagi menjadi pemimpin dalam kerajaan, pemimpin dalam organisasi, tak kisah. Jadi beliau ni adalah jaminan, gambaran masa depan negara bagaimana. Itu. Jadi Alhamdulillah sikit pengalaman saya dalam beliau ni sehingga dinobatkan sebagai tokoh belia negara, tokoh remaja emas perdana dan juga penerima emas The Duke of Edinburgh International Award ini adalah suatu pengalaman yang mana saya merasakan kepentingan kita orang kata apa, memberikan pengisian yang sewajarnya lah kepada beliau, DJ Faiz, Haji Faiz ya. Kita nak tengok, sebab itu bahaya kalau kita tak urus dengan baik. Dia satu sikit lah sebelum saya tutup yang pertama saya sini kan. Saya ingatkan apabila pernah lah saya ada banyak dipanggil untuk buat sesi perkongsian. Jadi saya banyak beri beberapa orang kata apa, peringatan, kata-kata kepada mereka. Jadi mula-mula saya ingatlah tak ada apa kot. Mungkin dia tak ingat pun apa yang saya pesan. Jadi apabila pernah beberapa kali saya pergi ke bengkel, saya pergi ke restoran, jadi mereka ni datang jumpa saya. Dia tegur, dia kata, "Cik, saya kenal saya? Abang kenal saya?" Saya kata, "Saya tak kenal. Awak sekolah mana? Awak daripada universiti mana?" Dia kata, "Saya daripada universiti ni, saya daripada sini." Dia kata, "Saya ingat lagi apa yang abang pernah cakap dengan saya." Dan saya ingat lagi apa cik saya pernah cakap dengan saya. Apa saya cakap? Dia kata, "Cik, saya cakap macam ni. Cik, saya cakap macam ni." Adalah beberapa perkara yang saya cakap. Misalan contoh, jangan sibuk dengan apa orang kata. Asal apa yang kita buat Allah suka dan Nabi suka, khalas. Orang nak ngejek kita, orang nak melemahkan semua, kita tak peduli. Rupanya menjadi pegangan kepada dia ingat apa kita pesan. Dan mulai pada waktu itu, Haji Faiz ya, saya dah tidak memandang rendah lagi apa yang saya pesan, apa yang saya cakap kepada golongan muda. Tersalah cakap, dia jadi pegangan. Sebab tu saya akan cakap benda yang betul-betul kepada dia, sebab orang muda dia perlukan guide, panduan dalam hidup. Kan? Mereka tercari-cari sebenarnya. Mereka perlu dijumpakan dengan orang yang betul, jalan yang betul, corak yang betul. Sebab mereka ini ialah baru nak melangkah ke alam seterusnya kan. Macam baru habis IPT ataupun baru nak masuk IPT. Dekat situ mereka nak bentuk lah jati diri mereka, nak jadi apa. Suhail berada di peringkat antarabangsa, di arena belia ini, di peringkat antarabangsa. Dan mungkin banyak yang Suhail belajar daripada anak-anak muda, terutamanya dari luar kan. Bagaimana pemikiran mereka, bagaimana ketika muda dan juga belianya mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka habiskan masa mereka. Mungkin Suhail boleh kongsikan dengan pendengar kita, anak muda kita di Malaysia hari ini, bagaimana untuk kita maju tu, caranya bagaimana? Ya. Salah satu perkara terbesar yang saya banyak belajar apabila saya pergi lebih kurang 26 buah negara ya. Daripada 26 buah negara ni, banyaklah negara-negara maju yang saya pergi. Satu perkara paling penting yang saya dapat belajar ialah mereka menggunakan masa muda seoptimum mungkin. Contohnya,
Ada, tapi saya kagum jugalah dalam negara kita pun alhamdulillah ada pernah satu orang jumpa saya tingkatan 4 daripada sekolah Sains Alam Syak. Dia dah mula berfikir tentang soal hartanah. Dia dah mula membaca bagaimana nak memiliki hartanah. Bagaimana dia dah mula berfikir tentang perkara tersebut. Di Thailand, umur berapa pun, umur muda sangat sudah ada akaun CDS. Belajar tentang saham. Mereka dah faham tentang dagangan saham. Mereka dah belajar tentang stock market. Mereka dah belajar tentang ekonomi, sistem ekonomi. Jadi banyak negara maju, di Korea misalnya contoh saya pergi, dia umur 11 tahun dah mula mencipta apps, aplikasi dalam telefon. Sebab dia tengok sistem bas dia pada waktu itu, jadi dia beri pandangan, dia buat satu apps yang mana kerajaan iktiraf sumbangan dia. Anak muda ni. Tahun. Anak muda. Jadi dia anak muda yang hebat dalam negara kita pun, yang saya tengok anak muda yang hebat, bahkan pemimpin-pemimpin yang hebat, dia bermula daripada awal usia, orang muda dia tak buang masa. Dia gunakan masa tu untuk explore diri dia, dia challenge diri dia. Sebab tu ramai pemimpin-pemimpin hebat yang ada pada hari ni. Kalau mungkin Tuan Haji Faiz tengok ya, sebenarnya mereka ni awal lagi dah terlibat dah. Sekolah menengah tu dah mula terlibat dengan persatuan, dengan kelab, jadi pengawas masuk universiti. Kadang peringkat sekolah tu dia dah mula explore banyak perkara. Dan universiti apatah lagi. Jadi dia tidak buang masa. Membaca buku, dia explore, dia test, dia bertanya. Jadi ini adalah antara rahsia yang saya jumpa juga kepada beberapa jutawan ini. Kenapa Ted Mokhtar Al-Bukhari berjaya? Lalu saya baca buku biografi dia. Rupanya seawal usia, selepas SPM itu, dia dah mula menggunakan kunci kepada ilmu yang namanya bertanya. Dia nak berniaga, dia nak buat apa, dia tanya orang. Dia tak puas hati dengan satu soalan, satu orang. Dia tak 5 orang, 10 orang, sampai dia dapat pelbagai pandangan. Jadi ini kunci kejayaan. Salah satu kunci kejayaan ialah orang muda yang tak buang masa menambah baik dirinya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak mulia, menjadi orang yang faham agama, menjadi orang yang sentiasa tingkatkan ilmu pengetahuan dan mencari pengalaman baru. Jadi dia tidak buang masa dengan benda tak faedah. Faham? Itu antara yang paling penting kepada anak muda, dan memang terbukti bahawa anak muda yang berjaya ialah anak muda yang gunakan setiap saat masa mudanya tu dalam keadaan seronok, tetapi dia mencipta sesuatu yang baru, dia belajar sesuatu yang baru, dan dia explore ilmu dan pengalaman yang baru, dan dia tidak malu untuk bertanya. Malunya bertempat, malunya tu bukan tak bertempat. Dia bukan malu tak malu sembrono ni kan. Dia malu bertempat. Betul lah. Tapi saya menarik bila Suhail sebut berkaitan dengan bertanya, macam Tan Sri Syed Mokhtar kan, berkaitan dengan soalan. Dia bukan second opinion dah, ber-11 mungkin 11-12 pandangan dan juga soalan-soalan yang dilontarkan. Sebab nak bertanya satu soalan itu, kita perlu rendah serendah-rendahnya ego kita. Sebab kita nak jadi orang yang betul-betul tak tahu nak tanya. Bukan kita nak tanya sebab nak uji dia, tidak. Tapi hari ini kita bimbang anak muda merasakan mereka dah, sebab dunia di hujung jari menjadikan mereka mudah akses kepada pelbagai benda, tapi mereka lupa pengalaman tak boleh diakses dengan tablet, dengan Google dan sebagainya. Sebab pengalaman itu kalau dapat physical punya experience tu lagi berbeza lah. Kita tak sama. Jadi itulah macam Suhail sebut tadi, jangan lupa untuk kita bertanya selagi ada tokoh-tokoh dalam negara kita yang sudi berkongsi ilmu, sudi berkongsi pengalaman mereka, luangkan masa sebanyaknya untuk dapatkan banyak ilmu dan juga pandangan daripada mereka, insya-Allah. Dan kita yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dah sebut tentang tema Hari Belia kali ini. Ini masa kita. Maksudnya tak ada masa orang lain dah. Masa saya dah tak ada lah kot Suhail. So kalau saya cakap pun tak ada dengar dah. Ni masa adik-adik saya pula untuk mereka didengari apa juga pandangan dan juga idea mereka. Tapi kita harap dengan cara yang betul lah. Saya menarik sebab kali ini diwujudkan berapa? Ada 7
kategori untuk tokoh tu kan, termasuk belia influencer, iaitu media sosial, yang mana mereka ni sangat aktif di media sosial. Tapi kita nak tahu jugalah kejap lagi macam mana pandangan Suhail berkaitan dengan anak muda dan juga penglibatan mereka secara aktif di media sosial. Tapi kita nak tahu jugalah berkaitan pentingnya hari ini, kenapa kita perlu perkasakan betul-betul belia negara kita terutamanya ni, Suhail. Ya, kenapa kita perlu perkasa ini penting, DJ Faiz ya. DJ Faiz ni dia tidak menjadi orang yang bagus bukan sekarang. Maksudnya kehebatan DJ Faiz, ilmu yang ada pada DJ Faiz ni tidak terbina semalam. Akhlak DJ Faiz ini, Tuan Haji Faiz ni kan, dia tidak terbina semalam. Bukan terbina semalam, bukan 2 hari lepas. Dia terbina daripada usia muda. Dia lalu proses pembentukan cara berfikir, cara bertindak, akhlak, budi bahasa, santun, cara bercakap. DJ Faiz ni kan, dia bukan hari ni dia terbentuk, bukan. Cara kita berfikir, cara kita meletakkan sesuatu perkara, membuat keputusan, dia terbentuk sewaktu dia muda lagi. Waktu dia sekolah lagi. Mungkin dia ambil pengalaman yang tak baik, yang berlaku kepada diri dia, kepada orang lain, membentuk karakter. Kita mengambil pengalaman daripada hidup kita ni menjadi pengajaran teladan. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan pengajaran, sempadan supaya kita tak buat. Sebab itu salah satu kaedah pembangunan belia yang saya suka sebutkan dan memang menjadi teras lama Alhamdulillah di Kementerian Belia dan Sukan dan pertubuhan-pertubuhan belia ialah dipanggil Positive Youth Development. Pembangunan belia positif. Kita boleh melihat kelemahan-kelemahan anak muda, boleh. Tapi akan menyelesaikan masalah ke? Tak. Kita fokus kepada kebaikan dan kehebatan anak muda. Pernah saya pada tahun 2007-2008 ya, saya begitu tidak berpuas hati dengan siaran media pada waktu itu yang mengatakan seolah-olah remaja belia semua bermasalah. Oh, belia hari ini sudah problem. Belia hari ini bermasalah. Sedangkan kita di Malaysia ini ada lebih kurang 13.8 juta belia. Saya sebut bahawa tidak adil untuk kita hukum semua belia yang tak baik hanya semata beberapa kerat. Yang kita kata kerat lah, adalah daripada 13.8 juta. Bukan 13.1 yang masalah tu kan? Bukan. Katakanlah 100,000 yang problem. Katakanlah. Walaupun tak sampai pun 100,000. Betul. Yang merempit tak adalah 100,000 yang merempit. Penuh lah, sesak lah jalan kalau merempit 100,000. Bukanlah kita bersetuju dengan perkara negatif yang dia buat. Tetapi mengandaikan bahawa hanya segelintir yang buat salah, maka kita melihat seolah-olah habis dah golongan muda hari ini. Remaja pada hari ini memang problem. Belia hari ini memang bermasalah. Ini bahaya. Sebab sampai kita terlupa nak melihat kebaikan. Ini saya sebut kepada ibu bapa dalam program di bawah Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara, Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara, bahawa betul anak ni ada masalah. Betul anak remaja ni memang ada perangai-perangai tertentu. Dia memang bermasalah. Tapi janganlah kita nafikan kebaikan dan kelebihan yang ada pada diri dia hanya kerana 1-2 keburukan yang tak baik ada pada diri dia. Sampai kita terlupa bahawa dia ni seorang yang pandai jaga kemas. Dia ni ada potensi untuk jadi orang yang baik. Kadang-kadang saya selalu bersama dengan guru-guru. Alhamdulillah, guru-guru Malaysia ni baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat guru pada semua guru-guru di Malaysia. Kalaulah ibu bapa katakan, ibu bapa buang anak tersebut di rumah, katakan dia remaja, ini masalah kita hadapi. Kita kata, oh dia bermasalah, dah mak dia tak suka. Sampai di sekolah, guru pun buang. Saya kata, kat mana ada tak harapan? Kadang-kadang hanya satu perkataan saja yang disebut oleh guru ataupun ibu bapa. Tak apa, ayah percaya, walaupun awak ada kelemahan itu dan ini, ada kelemahan awak pernah buat salah, tapi ayah percaya bahawa ibu percaya, mak percaya, cikgu percaya, suatu hari nanti awak ni dalam hati awak ada kebaikan yang besar luar biasa. Awak ni ada potensi untuk jadi orang yang cemerlang dan berjaya. Maka insya-Allah sebenarnya meletakkan harapan ini kepada anak muda, sentiasa mendoakan yang baik-baik ini adalah sangat penting.
Sebab sebagaimana yang saya sebutkan gambaran tadi, soalan DJ Faiz tadi ialah kenapa penting? Apa penting dia? Penting sebab dialah yang akan menentukan keputusan-keputusan di syarikat dia, di organisasi dia, di jabatan dia. Dan keputusan ini dia tak terbina sendiri. Dia terbina daripada pengalaman dia, ilmu dia, pendedahan dia, kefahaman dia. Kalau dia tidak concern ataupun dia tidak prihatin kepada kesusahan orang, dia tak prihatin kepada kesihatan orang. Kalau katalah dia kerja di syarikat pembuatan makanan, dia tak peduli. Dia kata asalkan saya dapat untung, maka saya tak kisah orang sakit ke, orang tak sakit ke, pencemaran alam berlaku ke, saya tak kisah. Yang penting saya dapat untung. Cerdik dari segi sudut ekonomi, nampak cerdik sudut ekonomi, tapi menyusahkan orang. Itu tidak berakhlak namanya. Nampak cerdik ilmunya, tak seimbang dari segi sudut akhlak, tak seimbang dari segi sudut akidah, maka dia akan jadi problem. So itu penting. Anak muda pada hari ini perlu dibangunkan secara holistik, secara menyeluruh. Cerdik saja ilmu tak boleh. Dia mesti balance dengan akidah yang baik dan balance juga dengan akhlak yang baik. Maka dia akan jadi orang yang cemerlang. Tak salah kita guna internet of things. Tak salah kita guna telefon. Tapi berapa ramai orang yang gunakan telefon untuk memperkaya diri dia. Dan saya ucap tahniahlah kepada orang yang pada malam ini yang sedang tengok Facebook IKIM FM ini ataupun yang gunakan teknologi yang ada untuk dengar radio IKIM. Luar biasa. Sebab ketika mana kita boleh berhibur dengan platform dan aplikasi yang lain, kita memilih untuk mendengar IKIM FM. Alhamdulillah. Sebab kita boleh tambah nilai diri kita. Tak salah kita guna, tapi gunalah dengan cara yang baik, seoptimum mungkin, dengan sebaik mungkin untuk memperkaya diri, menambah nilai diri, jadi orang yang lebih baik. Itu orang muda kena buat. Dan orang yang lebih tua kena didik anak muda. Hikmatus syuyukh fi hamasatis syabab. Kebijaksanaan orang tua di dalam semangat orang muda. Orang muda ni dia semangat nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya. Dan perlu dipandu dengan kebijaksanaan orang tua. Orang tua dia dah pengalaman, maka berilah didikan, tunjuk ajar kepada anak muda, insyaAllah. Terima kasih Suhail untuk respon itu berkaitan dengan perkasakan anak muda. Tapi saya tertarik dengan apa yang Suhail sebut berkaitan dengan jangan ambil sebahagian-sebahagian. Kita nak perkasakan secara keseluruhan, holistik tu kita sebut tadi kan, yang berakhlaknya, yang ada sahsiahnya, yang cemerlang akademiknya, apa jugalah kecemerlangan di peringkat dan juga bidang masing-masing kan, insyaAllah. Dan banyak yang kita nak pelajari dan kita nak dengarkan perkongsian ini. Anda boleh terus menonton menerusi live Facebook kita IKIM FM, juga di YouTube channel kita IKIM, insyaAllah. Kongsikan juga pandangan dan komen anda. Sebagai anak muda, anda juga boleh turut kongsikan bersama kami. Mungkin apa harapan anda untuk masa depan negara dan bagaimana anda ingin mencorakkan masa depan negara kita. InsyaAllah kita nak dengar pula pandangan Suhail berkaitan dengan model pembangunan belia baharu. Sejauh mana model ini boleh membantu golongan belia, golongan muda kita ni, Suhail? Baik, model pembangunan belia baharu ini adalah suatu usaha inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk mendapatkan pandangan-pandangan, input-input daripada anak muda itu sendiri, pelbagai latar belakang, untuk menentukan direction kepada pembangunan belia negara. Saya pernah terlibat dalam makmal transformasi pembangunan belia negara tahun 2010, yang mana kita menghasilkan Parlimen Belia Malaysia, kita menghasilkan program MyCos, kelelawar antarabangsa, kita menghasilkan program Perdana Fellow pada hari ini. Dan Alhamdulillah, saya yakin dan percaya model pembangunan belia baharu yang berteraskan kepada pembangunan belia positif ini akan menjadi satu teras yang sangat baik, sebab kita melihat kepada aset dan kelebihan yang ada pada anak muda. Anak muda ni dia yang zaman sekarang ni dia IT savvy. Dia sangat, jangan kata anak muda DJ Faiz. Saya 3 tahun, umur 3 tahun dah boleh download dan dia boleh remove je apps tu kalau dia bosan dengan apps tu. Dia download another apps. Tak tahu pun dia dah download sebab dia dah delete. Dia dah buat. Jadi
tak pelik kepada anak muda lagi luar biasa. Betul. Tapi selalu saya ingatkan, janganlah sampai kita buang masa terlalu banyak dengan game, dengan social media, sampai kita lupa untuk kebaikan diri kita pada masa akan datang. Explore ilmu coding, explore tentang maklumat-maklumat, petua-petua, rahsia-rahsia, kaedah-kaedah nak berjaya dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam matematik. Dah sekarang ni nak belajar matematik dulu kan, punyalah struggle nak faham. Sekarang ni zaman tengok YouTube, senang je formula. Senang. Diorang tahu tak sempua tu hari ni macam mana? Dia pun tak tahu. Jadi banyak sekarang ni nak ilmu tu kan, Allahu Akbar, di hujung jari, maklum luar biasa banyaknya. Tinggal lagi kita guna ke tidak untuk perkara tersebut. Jadi modal pembangunan belia baharu ni adalah suatu kaedah yang mengambil kira pandangan pelbagai pihak, dan insya-Allah fokus adalah untuk pembangunan aset dan nilai-nilai yang baik yang ada pada anak muda. Anak muda ni dia berani, dia suka explore. Sebab tu ada banyak juga kajian pada hari ni, menarik juga ya, Eja Faiz. Orang muda ni dia sekarang ni dia suka apa tahu? Dia suka camping, dia suka cycling. Dia akan sampai satu peringkat dia dah bosan pula tengok telefon. Dia going back to nature, orang kata Dia going back to nature. Dia dah lain pula. Dia punya ada sikit kajian. Tapi tak apalah. Dia dulu punya cabaran tahun 70-an lain, 80-an cabaran belia lain, 90-an lain. 90-an dengan budaya luar, skinhead, punk. Tahu tak, Pak A sempat kot dengan ada remaja-remaja. Sempat. Apa tu, seluar skin ni kan? Yang lipat ke? Dah kecil dah lipat tau. Lipat lagi. Okey. Kasut McDonald. Betul. Macam-macam lah. Jadi dengan rambut tegak, rambut macam Trojan adalah zaman-zaman tu kan. Itu zaman pada waktu itu. Sekarang ni pelik lah kalau ada orang buat lagi tu black metal. Dah tak in lah kot orang kata. Dah tak in. Luar kembang ke bawah. Lepas tu dah kembang ke bawah, kuncup ke bawah. Kecil kembali. Jadi cabaran berubah. Sebab itu saya normal kata didik anakmu ni sesuai pada zamannya. Jadi model pembangunan belia baru ni adalah kita nak maksudnya model yang dibentuk untuk mencari kaedah yang sesuai dengan pada zaman ini. Jadi semua pihak perlu mainkan peranan. Yang paling penting kita jangan pesimis. Kita optimis. Jangan pandang enteng apa yang kita pesan, dan jangan pandang rendah walaupun sekecil mana usaha kita. Mungkin adalah yang kata, alah takkanlah nasihat saya 5 minit tu memberi kesan kepada diri dia untuk berubah. Jangan. Saya suka tahu DJ Faiz setiap kali malam-malam kadang-kadang macam bercakap dengan student-student kita kan. Dengan pelajar-pelajar, dengan mahasiswa-mahasiswa ya. DJ Faiz bagus. Maksudnya dari segi student memberikan motivasi secara tak langsung. Nampak macam simple. Sambil pusing putar lagu, sambil beri nasihat, sambil bertanya khabar, beri pesanan kepada kan. Kita sebab tak ada kawan kat konti, so ajaklah sembang. Tapi bagus. Dia jangan pandang rendah, sebab mungkin ada seorang kata, takkanlah sembang-sembang nasihat sikit-sikit. Abang Faiz dah buat kerja tu lama. Dia sambil pejam je cakap tu. Kan? Orang kata tak adanya. Jadi dia mungkin macam, tak ada apa kot. Tak. Pengalaman saya sama dengan pengalaman ketika mana saya pernah menyangka bahawa tak ada apa kot, setakat nasihat macam ni mungkin dia tak ingat kot, dia tak peduli pun. Tak. Mungkin bukan pada waktu itu dia faham. Dia tak faham pada waktu itu. Mungkin selepas itu dia faham. Contoh, saya bagi tahu kepada mungkin ibu dan bapa yang mendengar malam ni, yang melihat kan. Berapa ramai yang kita yang dah sampai umur tua kan. Kan? Saya umur tua kan. Sampai umur kita meningkat dewasa kan. Kita ada ramai orang yang sebut, dia kata,
betul lah kata mak saya dulu. Betul lah kata orang tua tu. Betul lah. Nak buat macam mana? Ada sampai satu peringkat kita nak faham tu, apa yang mak kita pesan tu bukan sekarang. Ambil masa betul. Betul. Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun baru kita faham. Tapi jangan underestimate. Jangan tak pesan langsung. Pesan je lah. Sebab itu dalam khutbah wida yang Nabi SAW pernah sampaikan, wasiat Nabi SAW dalam khutbah wida, Nabi kata, sampaikanlah apa yang aku sampaikan pada hari ini kepada orang yang bermasalah. Mungkin pada suatu hari nanti dia akan lebih faham. Dia akan faham apa maksud yang Nabi nak sampaikan. Jadi Nabi dia tidak pesimis, dia optimis. Nak menawan kota Konstantinopel ambil masa 800 tahun. Waktu zaman Nabi tak dapat tawan kota Istanbul ni, Konstantinopel ni kan, 800 tahun. Tapi Nabi kata suatu hari nanti dia pasti akan dapat ditawan oleh tentera yang baik, pemimpin yang baik dan rakyat yang baik. Ciri dah ada dah. Ciri dah ada. Tapi Nabi kata dia pasti akan dapat. Konsisten. Dan Nabi percaya. Dan Nabi dah wafat 800 tahun selepas Nabi wafat, baru dapat ditawan kota Konstantinopel. Maka sama jugalah negara kita. Jangan kita putus asa. Jadi apa bentuk model ke kaedah ke terbaru yang kita nak buat, kita buatlah. Dan jangan putus asa. Apa yang kita nak buat ini, termasuklah mak dan ayah, janganlah putus asa. Betul lah anak bermasalah. Betul lah mungkin remaja pada hari ini kata, aku ni tak pandai. Ya, kita tak pandai sekarang. Tapi tak ada orang tak pandai selama-lamanya kalau dia berusaha untuk berjaya. Mana ada orang tu lahir dia tu pandai ABC? Tak ada. Tak ada. Saya lahir tak ada terus jadi DJ. Kalau burung kakak tua boleh dilatih mengaji Quran, pun mengaji. Pun boleh mengaji. Ataupun dia ulang-ulang ayat yang sama. Itulah. Apatah lagi manusia yang Allah beri akal. Jangan bimbang. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Yakin dan percaya doa kita. Kalau iblis pun Allah makbul doa dia. Bila pula Allah makbul doa dia? Kan ada. Iblis minta kepada Allah, ya Allah, okey, kau keluarkan aku daripada syurga, tapi nak minta satu permintaan. Apa permintaan iblis? Dia kata, jangan matikan aku sehingga hari kiamat. Dan Allah makbul tak doa dia? Allah makbul doa dia. Allah makbul. Kita apatah lagi yang kita beriman kepada Allah. Doa kita nak jadi remaja belia yang hebat. Doa kita kepada anak kita nak jadi remaja belia yang hebat. Yakin dan percayalah, doa yang baik Allah akan beri kepada kita, sama ada cepat ataupun lambat. Amin, insyaAllah. Terima kasih Suhail. Dan sedikitlah yang sebelum kita berakhir kan, pesanan Suhail kepada anak muda, kepada golongan belia. Tadi kita dah sebut ada kategori baru ni, kategori influencer. Mereka kini dah aktif di media sosial dengan banyak perkara. Kita harap perkara-perkara kebaikan lah yang mereka kongsikan, dan perkara-perkara kebaikan jugalah yang mereka ikut contohnya, yang mereka jadikan panduan dan sebagainya. Dan mungkin pesanan Suhail lah untuk jadi belia yang memacu negara, masa depan negara kita ini, belia yang penuh rasa tanggungjawab, belia yang penuh etikanya, belia yang bijak, cerdik dan ada akhlak yang dibentuk. Suhail, pesanan Suhail. Pesanan kalau macam DJ Faiz sebut tadi, influencer kan, ikon influencer semua kan. Saya nak sebut kepada semua belia yang hebat dan baik, yang ada ilmu, yang ada akhlak yang baik, yang ada akidah yang baik. Jadilah influencer. Kalau DJ Faiz, saya harap DJ Faiz akan jadi DJ yang hebat dan berpengaruh. Yang ramai orang kenal. Allah, amin. Yang ramai orang kenal saya. Sebab apa? Akhirnya kita nak mengajak orang kepada kebaikan. Betul. Sebab Nabi kata, dan Allah kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat dalam kalangan manusia yang mana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ajak orang kepada kebaikan, yang cegah orang daripada buat benda tak baik dan beriman kepada Allah. Jadilah anak muda yang paling berpengaruh, yang boleh pengaruhi orang lain untuk jadi orang baik. Maka kita akan dapat pahala yang besar. Jadilah nak jadi orang berpengaruh di IG ke, nak jadi di TikTok ke, nak jadi di Twitter ke, nak jadi di blog ke, blogger ke, jadilah YouTuber ke, orang yang berpengaruh, hebat, luar biasa, orang seramai ikut dia.
tapi jadilah orang yang berpengaruh, membawa manusia kepada kebaikan luar biasa. Jadilah orang yang macam tu, tapi bersyarat. Sebelum itu, kita kena jadi orang yang mantap akidahnya, sentiasa mantapkan akidah dan sentiasa mantapkan akhlaknya. Syariatnya jaga, semayang tak tinggal, puasa jaga dan sebagainya, dan berilmu pengetahuan. Cari ilmu, sebab orang berilmu ni darjat dia akan tinggi. Jadilah influencer, jadilah orang yang berpengaruh, yang luar biasa. Tapi yang hebat, yang mengajak orang kepada kebaikan, yang mendidik orang tentang kebaikan, yang mana akhirnya dia menjadi sebaik-baik manusia yang Nabi sebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat. Bestnya kalau dia jadi influencer di IG, menyebabkan orang sebelum ni tak pakai tudung. Sebelum ni dia tak mengaji, dia mengaji. Sebelum ni dia tidak berakhlak mulia kepada mak ayah dia jadi berakhlak mulia. Sebelum ni dia tak sayang adik-beradik, dia sayang adik-beradik. Saya suka ada beberapa influencer usahawan yang mendidik hal kebajikan, menjaga kaki tangan, menjaga kebajikan kaki tangan, menjaga kebajikan orang, menjaga dalam masa yang sama dia berniaga, no problem. Jadilah influencer yang hebat, dan insya-Allah jadilah remaja yang hebat, sebab semoga masa muda kita adalah masa muda yang terbaik, yang Allah sayang, yang akhirnya menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan Allah sayang dan redha kepada kita. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak Suhail untuk kesempatan waktu kita bersembang-sembang kita tentang generasi muda, tentang orang belia. Ni seorang yang sangat banyak idea, banyak pandangan, banyak pengalaman yang boleh kita kongsikan. Suhail tak pernah puas saya kalau nak sembang-sembang dengan Suhail. Tak apa, insya-Allah ada kesempatan kita sembang-sembang lagi, kita bicara lagi untuk isu-isu selanjutnya. Saya harap Suhail sudilah bersama-sama dengan kita lagi untuk berkongsi ilmu bersama dengan pendengar kita di IKIM. Terima kasih Suhail. Ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM, pastinya inspirasi Inforia Islam. Negeri Sembilan 102.7. Keindahanmu yang terulur, penantianku ku dambakan, dahagakan cintamu, damainya saat ku di hatimu, ku bersembah cintaku kepadamu, kemenanganku ku berharap, sambutlah panggilanku, sampaikan ku ke dalam dekatmu. Terdah saat ku dengarkan namamu, air mata menitis mengenalkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa kau sempurna dan terbaik untukku. Ajar aku menyintaimu, bimbing aku dalam kelemahanku, ku berharap berdoa pada Yang Esa
dan menyebut namamu. Air mata menitis mengenangkan kata-katamu. Anugerah yang penuh makna terindah, yang esa, kau sempurna dan terbaik. Oh, terindah saat ku dengar dan menyebut namamu. Air mata menitis mengenangkan kata-katamu. Anugerah yang penuh makna terindah, yang esa, kau sempurna dan terbaik untukku. Kau sempurna dan terbaik untukku. Kau sempurna dan terbaik untukku. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemundi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ibu, adik rasa kurang sehat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik, tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitus.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera. Saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya, tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 0115769540. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Tahukah anda bahawa pengurusan kekayaan keluarga atau dikenali juga sebagai Family Office Wealth Management merupakan segmen yang sangat penting dalam pengurusan kewangan untuk memastikan harta individu atau keluarga boleh bertahan selama beberapa generasi. Perkhidmatan pejabat keluarga merangkumi pelbagai aspek seperti kewangan, cukai, perniagaan keluarga, pelaburan, pentadbiran amanah, perancangan harta pusaka, filantropi dan sebagainya. Di Malaysia, perkhidmatan pejabat keluarga patuh syariah pertama di dunia telah dilancarkan pada 2021 untuk memenuhi keperluan pengurusan kewangan bagi keluarga Islam yang berharta. Apakah perbezaan pejabat keluarga patuh syariah dan konvensional? Apakah faktor kejayaan bagi perkhidmatan pejabat keluarga dan pengurusan kewangan Islam? Sertai kursus Islamic Family Office Wealth Management, Trends, Challenges and Opportunities untuk mendalami ilmu pengurusan harta dan kewangan keluarga Islam. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM700 secara dalam talian dan RM800 secara bersemuka di IKIM. Untuk pendaftaran atau maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 323. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. खुदा हाजिर है, खुदा मौजूद है, खुदा मालिक यौमिद्दीन है.
तू ही हक है, मालिकुल मुल्क हकुल यकीन है। Million faces around the world, but one thing is the same. In their eyes I can see light calling out your name. हर दिन हर रात में कई मौजज़ात हैं, हर ज़र्रे में छुपी कई कायनात हैं. In your light I can feel your love, it's all that I need. When I'm alone I can hear your voice deep inside of me. या खुदा तू इब्तिदा तू इंतहा, सजदे में तू दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. Ya Khuda, you're the answer. You're the one that I seek. You're the shelter from the rain. You're my strength when I'm weak. अज़ल से चली है जो तेरी ही सच्चाई है, रोशनी ये जो छाई है नूर की परछाई है. In your light I can feel your love, it's all that I see. You're the beat and the harmony that's inside of me. Ya Khuda, तू इब्तिदा तू इंतहा, सजदे में तू दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. या खुदा तू इब्तिदा तू इंतहा, सजदे में तू दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PMP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga.
Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa.